jangkitan bakteria pada Miss V normal ke? Assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Dan hari ini kita bertemu lagi di dalam segmen Bincang Sihat bersama dengan saya host anda, Amy Haznida. Dan saya nak ingatkan kepada semua untuk stay tune dari awal sesi live ini hingga ke penghujungnya, kerana kita akan banyak perkara yang ingin kita bincangkan, especially topik tentang kesihatan wanita. Okey, lebih menarik lagi, Bincang Sihat kita kali ini istimewa sangat kerana kita bawakan khas sempena Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac. Sebelum kita mulakan kita punya sesi live hari ini, ingin saya ucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua mamis di luar sana. Okey, untuk meraihkan wanita di luar sana, Pak Emma ingin mengupas satu topik yang saya kira relate dengan kaum wanita. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang jangkitan bakteria pada Miss V. Normal ke? Ada setengah orang kata normal. Ada setengah orang kata tak normal lah kalau dah teruk. Itulah yang kita akan bincangkan bersama dengan pakar jemputan kita hari ini. Tapi sebelum tu ingin saya beritahu, sesi live Bincang Sihat kita hari ini dibawakan khas oleh DKHH Malaysia, dan kepada semua yang sedang menonton jangan lupa untuk share, komen dan like. Kita boleh tengok kemudian, tengok lagi sekali, dan kita harapkan ramai lagi rakan-rakan wanita kita di luar sana yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini. Jadi ingin saya perkenalkan pakar kita hari ini, Dr. Maizatul Simin yang merupakan seorang pakar perunding obstetrik dan gynecology yang akan menjawab persoalan kita hari ini. Jadi doktor, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih jemput saya sekali lagi. Banyak kali nak kita collaborate. Yes, betul. Dr. Maiza ni doktor kegemaran Pak Emma. Okey doktor, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada doktor kerana sudi menerima jemputan kita untuk sesi live hari ini yang dibawakan khas oleh DKHH Malaysia. Baik doktor, kita tak nak buang masa, kita nak ke soalan yang pertama. Kita nak tanya, adakah masalah jangkitan bakteria pada Miss V ni adalah sesuatu yang normal dan macam mana ia boleh berlaku doktor? Okey, ramai orang akan tertanya-tanya, ini tak kisah, ada yang dah kahwin, ada yang belum kahwin, semua risau. Dia macam ada keputihan sikit keluar setiap bulan, tapi hanya certain hari, kan? Hari-hari tertentu je. Jadi apa yang kaum wanita di luar sana perlu tahu, tak kisahlah dah kahwin ke, belum kahwin ke, ada dua jenis keputihan. Okey, ada keputihan yang normal ataupun kita panggil physiological, dan yang kedua keputihan yang berpenyakit ataupun tak normal, kita panggil pathological discharge. Okey. Dari segi keputihan yang normal ni, ini semua kena tahu. Okey. Yang dah dapat period dia kena tahu. Sebab dalam waktu-waktu kitaran haid kita, okey, secara umum 28 hingga 30 hari, minggu pertama kita period. Second week of the month tu, minggu kedua kita adalah berdekatan dengan minggu ovulasi. So kita akan menghasilkan satu cecair atau lendiran yang kita panggil lendir subuh. Iaitu macam telur putih yang belum masak tu kan, yang cair tu. Itu clue. Jadi keputihan ni normal. Jangan pula fikir ada keputihan ni kena basuh, kena cuci bersih-bersih. Ada tu sampai dia bersihkan sampai ke dalam. So tak perlu. Itu adalah keputihan normal. Ini sebagai contoh. Untuk kita bezakan mana normal, mana yang berpenyakit. Contoh yang berpenyakit ni selalu berlaku commonly lah. Biasanya lazimnya untuk wanita yang telah berkahwin. 3 daripada 10 wanita yang telah berkahwin memang akan mengalami sedikit masalah keputihan. Alright. So kena bezakan, keputihan ni dia gatal ke, dia pedih, menyebabkan kepedihan ataupun kerensaan di bahagian Miss V kita, bahagian Farash, pada vagina. Kemudian keputihan tu sampai dia bau busuk, bau hanyir, daripada putih-putih jadi hijau-hijau. Ada tu jadi macam coklat-coklat pula. So itu adalah clue antara orang kata ini kemungkinan jangkitan. Okey doktor. Jadi kita nak tanya, adakah berbahaya? Okey, doktor cakap tadi ada dua jenis kan, ada satu yang normal dan ada satu yang orang kata mungkin menjadi simptom kepada penyakit lah. Jadi adakah ia berbahaya kepada kaum wanita? Okay, kalau yang normal tu ada nama pun normal kan, insyaAllah itu tidak berbahaya. Okay. In fact dia membantu wanita, especially yang dah berkahwin dah dalam kelompok TTC ataupun trying to conceive. Dia boleh detect, oh ini lendir subuh, this is the best time untuk saya dan suami bersama. So that is a good lendir lah basically. Tak perlu nak bagi cuci semua, nak keringkan semua, tak perlu. Itu lendir yang dia macam bagi peluang untuk sperma ni bergerak laju je untuk sampai ke dalam sistem reproduktif wanita dan memudahkan kehamilan. Kalau yang berpenyakit ni pula kan, yang kita risau, kalau dia
mengalir di vagina sahaja, maknanya setempat dekat bahagian Miss V, dekat Faraj kita, dia tak naik sampai atas. Naik sampai atas bermaksud daripada vagina dia boleh naik ke pangkal rahim, masuk ke dalam rahim, kemudian pergi pula ke tube. Tube ni penting. Tube ni ibarat jambatan untuk sperma di dating dengan ovum untuk bertemu ataupun berlaku persenyawaan. Jadi for a long run lah, sekiranya dalam long term jangkitan ni tidak dirawat, kita biar je lah, biarlah keputihannya lah sikit-sikit tak apa, kata sikit tak apa, cuci je dengan air lah, letaklah macam-macam kan, tidak mendapatkan khidmat nasihat doktor pemeriksaan lanjut. Long term kita risau dia menyebabkan jangkitan tu naik sampai atas, boleh pergi mengganggu rahim, boleh pula juga merosakkan tube. So nanti masalah tube tersumbat. Untuk orang yang dah berkahwin, patutlah 2-3 tahun mencuba tak dapat, rupanya bila cek-cek tube tersumbat. Jadi nasihat saya, kalau lah ada keputihan yang lain daripada yang lain, gatal, bau busuk, pedih-pedih kan, bila bersama pun sakit kan, lepas tu bila bersama dia keluar pula macam darah ataupun coklat sikit, itu perlu jumpa doktor. Jangan rawat sendiri, cek dulu. Jangan malu lah orang kata kan. Ramai dah doktor perempuan sekarang kan. Betul. Okey, jadi doktor, bila kita berbicara tentang keputihan tadi, lendiran tadi kan doktor, kita nak tanya juga pada doktor, bagaimana untuk kita merawat? Apakah alternatif rawatan yang boleh membantu mengatasi ataupun mengurangkan masalah ni doktor? So sebelum kita rawat, pertama kali kita tahu punca. Kenapa? Macam tadi kita bezakan lendiran ataupun keputihan yang normal, fisiologi, ataupun keputihan patologi ataupun berpenyakit. So sekarang kita fokus kat yang berpenyakit. So most of the time saranan kita ialah jumpa doktor. Doktor tak kisahlah doktor pakar wanita ke ataupun even a general doktor pun actually boleh check di bahagian vagina. Doktor akan ambil sampel dulu. Dia akan tengok kita buat pemeriksaan, kita panggil first speculum examination. Kita akan masukkan satu alat. Ni memang wanita dia takut sikit lah. Kata yang macam mulut itik tu. Masuk kat vagina, dia buka sikit. Baru nampak pangkal rahim dan nampaklah keputihan di area vagina. Jangan risau, vagina wanita ni sebenarnya panjang. 8-9 cm. So jangan risau bila kita masukkan alat tu. Dia akan tengok dengan mata kasar. Kadang-kadang kita boleh jangkakan, keputihan ni adalah fungus ataupun kita panggil candidiasis. Ataupun dia kalau macam nak, orang kata bau hanyir sikit, kekuningan hijau ataupun kelabu, mungkin doktor jangkakan, ini mungkin bakterial vaginosis. Itu jangkaan. So macam nak confirm, kita ambil sampel. So sampel tu panggil high vaginal swab. Ataupun kadang-kala contohnya bakterial vaginosis, kita perlu buat pap smear. Sebab tu lebih, orang kata lebih tepat untuk detect ada masalah jangkitan bakterial vaginosis. So jangkitan ni dia boleh jadi fungus, dia boleh jadi bakteria. Dua ni yang common. Satu lagi kita kena tahu, dekat vagina kita memang kita ada bakteria kita sendiri. Ini orang kata good bakteria. Bakteria baik yang membantu untuk kekalkan, orang kata, keharmonian rumah tangga vagina tu lah kan. Supaya bakteria jahat daripada luar tak boleh masuk yang menyebabkan jangkitan kuman yang teruk. So kita ada bakteria kita sendiri. Sebab tu doktor pesan jangan masukkan sebarangan benda di bahagian vagina kita, sebab ini boleh mengganggu ataupun mengubah pH vagina tersebut, vagina kita, dan seterusnya menyebabkan jangkitan kuman yang teruk. So check dulu. Okey doktor, tadi doktor dah explain apa orang kata dia punya, kita kena kenal pasti dulu puncanya. Okey, kalau dari segi untuk kita merawat pula masalah ni doktor, apa pilihan yang kita ada? Okey, dia rawatan bergantung kepada apa yang kita temui tadi. Katalah fungus, most of the time kita rawat dengan anti-fungus. Contohnya banyaklah ubat anti-fungus, semua kebanyakan masuk ikut vagina. Itu pun agak tricky lah sebab ada wanita dia macam risau nak masuk kat vagina. Tapi jangan risau sebab setengah ubat ni dia ada dia punya, orang kata, applicator untuk masuk ke dalam vagina. Dan ubat tu akan cair and dia akan rawat lah orang kata jangkitan tersebut. Kalau untuk bakteria pula dia banyak jenis. Ada yang ada antibiotik, ada yang ada apa kita panggil Dicolinium chloride. Chloride. Dicolinium chloride. Itu pun antara, orang kata, modaliti yang kita boleh gunakan untuk merawat jangkitan di bahagian vagina. Ada juga sejenis tablet tu, dia combine Dicolinium tadi tu dengan sedikit lactobacillus. Kat vagina kita memang ada lactobacillus. Yang semula jadilah. Yang semula jadi. So dalam tablet tu dia ada combine pula. Dua-dua ni lah.
So dia Okey. boleh membantu untuk merawat jangkitan vagina tadi. Jadi macam Dr. Maiza explain tadi tentang diclonium fluoride tadi, ada setengah tablet juga yang menggunakan sebagai bahan aktif lah di dalam tablet tu. Jadi macam mana kita nak gunakan vaginal tablet ni? Vaginal tablet ni kita caranya adalah dengan kita memasukkan dia ke dalam faraj, okey? Masukkan ke dalam faraj dan ia akan melarut dan melepaskan bahan aktifnya lah. Okey? So ini contohnya, kita akan buka satu. Yang risau kecil je, tak besar. Dan selamat untuk digunakan. So ni, alright. Jadi adakah susah nak gunakan vaginal tablet ni dan apa langkah-langkah yang kita perlu ambil perhatian kalau kita nak gunakan vaginal tablet ni? Sebenarnya tablet ni biasa sahaja dan selamat untuk digunakan, dan tablet ni perlu dimasukkan ke dalam faraj pada waktu malam sebelum seseorang wanita itu tidur lah. Jadi paling sesuai dilakukan dalam kedudukan yang sedang berbaring dan juga kaki dibengkokkan sedikit. Tapi ingin saya ingatkan, vaginal tablet ni penggunaannya kita harus hentikan ketika datang haid dan boleh disambung semula. Kenapa kita masuk malam tu sebab siang kan kita gerak-gerak buat kerja takut jatuh pula. Okey. Masuk malam. Alright. So Kemudiannya dia selamat digunakan ketika pregnant. Untuk pregnant. Untuk ibu yang hamil tu okey. sebenarnya selamat digunakan. Cuma bila dah dekat-dekat nak bersalin tu kita tak galak gunakan lah. kalau macam untuk ibu mengandung tu doktor, pada usia kandungan berapa selamat digunakan? Daripada awal ke atau pada sebab usia? dia masuk di vagina. So dia masuk di vagina, kebanyakan dia tak pergi ke dalam sistem. So dia tak mengganggu pun bayi yang dikandungkan tu. Okey. Cuma Jadi dia dalam apa orang kata konteks klinikal tu, bila dekat-dekat nak bersalin tu kita tak galakkan lah. Masa awal-awal first second trimester at the moment memang tak ada masalah lah sebab dia hanya di vagina. Faham doktor. Jadi itu sedikit info tentang vaginal tablet yang kita ada hari ni dengan kita. Jadi kita nak tanya juga pada doktor. Ada seorang mami ni kan, kita punya follower lah. Dia pernah PM kita dan bertanya tentang soalan ni. Jadi dah halang-halang ada doktor hari ni, kita nak tanya juga pada doktor soalan ni lah. Doktor katanya adakah jangkitan bakteria ni sama dengan GBS doktor? Okey. Vagina macam saya kata tadi macam-macam. Kita boleh temui. Okey, macam jungle kat bawah tu, cuma dia bersih lah. So salah satunya bila kita sebut GBS. Itu short form dia, group B Streptococcus. Okey, so dia sejenis bakteria. Bakteria ni sebenarnya boleh bukan hanya terdapat dekat vagina, kita boleh jumpa juga dekat dalam usus. Boleh juga terdapat di dubur ataupun rectum. Faham? Okay? So dalam 1 ke 4, 1 daripada 4 wanita yang hamil memang ada. Bila ada ni, dia kadang-kadang dia tak ada simptom langsung. Maknanya dia tak ada keputihan, tak ada sakit kat vagina ke ataupun berlaku sebarang contraction ke, because kita tu tidak, dia okey je. Cuma mungkin towards the end of pregnancy, okey, ada keputihan sikit, doktor ambil sampel baru detect GBS. Impact dia sebenarnya ialah ketika melahirkan. Maksudnya bila baby nak keluar lalu kat vagina kan, bakteria tu berkumpul kat situ. Faham? So dia boleh menjejaskan baby, maksudnya dia boleh masuk ke salur kata pernafasan baby dan menyebabkan baby susah bernafas. So yang kita risau dekat situ. Alright, so most of the time memang ibu yang detect GBS ni bila dalam orang kata proses nak melahirkan tu, kita akan bagi antibiotics. Okay, so antibiotics ni kita bagi melalui suntikan intravenous, melalui sel darah lah. Bukan yang dimakan tu. Itu untuk orang kata sebagai prophylaxis untuk mencegah supaya jangkitan ni tak pergi ke baby. Sewaktu dilahirkan tu nantilah kan. Okey, jadi doktor betul ke kalau saya salah doktor betul kan? Katanya GBS ni boleh mengakibatkan kematian juga bayi yang dilahirkan. Adakah betul doktor? Itu memang fakta. Okay? So sekiranya ibu ada GBS dan bayi pula terkena jangkitan ini dalam proses kelahiran tu, dia punya orang kata morbidity ataupun keterukan jangkitan paru-paru dan juga mortality atau kematian bayi agak tinggi juga sebenarnya. Sebab tu kita ambil langkah-langkah orang kata keselamatan lah basically. Kita bagi antibiotics untuk menghalang kuman ni pergi ke baby. Okey, jadi doktor seterusnya kita nak tanya, apakah kesan-kesan lain akibat daripada jangkitan bakteria ni? Tapi sebelum doktor jawab, ingin juga saya ingatkan kepada semua followers yang mungkin baru join sesi live kita ni tadi, doktor dah terlepas yang awal-awal, boleh share kita punya sesi live ni, jadi boleh tengok kemudian, dan jangan lupa juga untuk orang kata komen dan like juga. Mana tahu kalau ada yang pernah mengalami, nak berkongsi pengalaman, drop aja komen di ruangan komen kita. Okey, dan untuk yang lain-lain ingin juga
juga saya ingatkan sekali lagi yang kita punya sesi live hari ini, bincang sihat kita dibawakan khas oleh DKHH Malaysia. Okey. Satu lagi, kita nak ingatkan untuk wanita-wanita di luar sana, jangan malu untuk mengaku kalau ada apa-apa masalah atau untuk merujuk masalah anda kepada pakar kan. Kerana kita nak sihat untuk dalam jangka masa panjang untuk kebaikan kita dan juga keluarga. Okey doktor, kita nak sambung kita punya sembang-sembang ni, kesan-kesan lain akibat jangkitan bakteria tadi. Jangkitan bakteria selain itu kalau spesifik GBS, jangkitan dia yang lebih kita risau adalah pada bayi yang dikandung dalam proses kelahiran. Ibu most of the time should be okay. Alright. Okay. Tapi kalau untuk macam contoh wanita, dia tak kahwin lagi. So dia tak ada lagi hubungan intim tu, tak ada contact lah basically. Tapi kerap dapat jangkitan kuman ni. So kita risau mungkin immunity, sistem immunity dia rendah. Sebab tu dia senang dapat jangkitan kuman kan. Faham? Mungkin dia macam manis ataupun berat badan dia berlebihan. Satu, berat badan berlebihan ataupun obesity menyebabkan kita punya body immunity pun kurang sikit. So senang dapat jangkitan kuman, especially dekat Miss V kita kan. Faham. Satu lagi yang ketiga, ni pun saya nak tekankan juga, hygiene. Okey. Kebersihan vagina ni kadang-kadang kita ni ambil mudah. Tak apa benda kat situ tak nampak kan. So tersorok. Tersorok lah, bukan nampak pun. Tapi kesan dia ialah bila kita dapat jangkitan kuman, yang saya kata nanti bila dah kahwin nanti bila bersama pun sakit, kadang-kadang nak pun sakit, and then long term pula menyebabkan jangkitan tu sampai ke tiup, dah tiup tersumbat. Jadi bila tersumbat susah pula nak dapat baby kan. Okey. So perlu jaga daripada awal. Ni saya nasihatkan untuk remaja-remaja ni dah dapat period je, dia berubah tau. Flora vagina kita, ekosistem vagina mula berubah bila first kita dapat period. Okey. So daripada situ, mak-mak ni kena peka. Jaga, tolong tengokkan anak-anak dara ni. Tolong jaga pada awal kebersihan. Nanti saya bagi tips dia nak jaga. Betul doktor. Okey, tapi sebelum doktor share tips yang berguna itu, kita nak cakap sekali lagi yang sesi live Pak Elma Bincang Sihat kita kali ini dibawakan oleh DKHH Malaysia. Okey, seterusnya doktor, sebelum doktor nak share tip tadi tu kan, kita nak tanya, katakanlah kalau saya ni lah konon-kononnya disahkan ada jangkitan bakteria pada Miss V saya, apa aktiviti yang saya tak boleh buat? Lagi boleh pergi kerja, tak adalah kena MC kan. Tak bolehlah jadikan alasan. Okey. Mengelak tu. Mengelak tu. Still boleh kerja, kata dos yang suka bersukan still boleh bersukan. Cuma bezanya bila kita dapat jangkitan tu, dia banyak kan lendir, banyak kan ada orang kena tukar banyak kali pad ataupun pakai panty liner, so mengganggu nak beribadat kan. Betul. Dah kira najis kan. So bila untuk orang yang dah kahwin tu pula, dia dari segi hubungan intim tu, selalunya doktor nasihatkan sepanjang rawatan tu untuk avoid lah. Sebab takut bila ada kontak tu nanti makin dia bercampur lagi kan. So kita takut nanti infection tu makin overwhelming pula, makin jadi banyak. Faham? So kita kejap lah cik abang rehat sekejap. Tunggulah sekejap. Selalunya treatment ubat ni sama ada 3 hari, 5 hari ataupun paling lama pun dalam 6 hari. Tak lama lah doktor ya. Okey. Rest 6 hari kemudian kita revise balik. Maksudnya kita check balik ataupun ambil sampel balik. Adakah keputihan ni secara orang kata simptom dah tak ada, ataupun bila kita ambil sampel pun dah clear. Then should be okay. Green light. Alright. Dalam 6 hari, 7 hari je nak tunggu. Tak lama. Apalah sangat. Okey. Tak payah ngelak tau. Sebenarnya tak payah MC pun. Doktor dah pesan tak boleh mengelak gunakan alasan tu. Okey. Jadi doktor, kita nak tanya jugalah pada awal tadi doktor dah explain tentang treatment yang boleh dilakukan kan. Tapi katakanlah kalau macam yang tak ada, yang tak pernah mengalami jangkitan ni tadi, apa yang kita boleh buat untuk prevent daripada kita dijangkiti? So maknanya ni macam saya kata tadi, kita nak share sikit kan tips penjagaan Miss V Saya takut lupa. Saya kena apa orang kata refer balik, notes. apa yang saya dah tulis. Saya dah tulis dah sebenarnya dekat saya dah share dekat Instagram saya. Okay, kita go to basic. Number one, saya pernah cakap kekalkan 3K. Maksudnya kekalkan berat badan ideal. Alright, janganlah overweight. Underweight pun sebenarnya immunity nanti low. Senang. Kekalkan gaya hidup sihat. Maksudnya janganlah stop yourself sibuk kerja, tak bersukan, tak ada exercise langsung. Because bila gaya hidup tak sihat, sedentary lifestyle, mulalah buat badan pun naik. Dan yang ketiga, jangan lupa kekalkan pemakanan sihat. So sama, suku separuh. Suku protein, suku karbohidrat dan separuh is buah-buahan dan sayur-sayuran. So kita tahu buah-buahan sayur-sayuran ni banyak booster kan immunity. So tak payah pun suplemen ni dah cukup dah. 3 benda ni. Kemudian cara penjagaan.
Janganlah letak benda-benda wangi kat bawah tu. Okay, sesekali lah untuk wife, untuk dengan suami. Okay, sikit-sikit boleh. Tapi most of the time jangan letak apa-apa, tak payah sapu powder. Biar dia kering. Sentiasa pastikan Miss V sentiasa kering. Bila pergi toilet, bila kecuci kan, janganlah dari belakang ke depan. Maksudnya belakang maksudnya daripada lubung Daripada kan. lubung kita bawa ke Kita depan. bawa ke depan. Habis semua bakteria tu pergi Faham? pula kat Miss V kita. So Mm-mm. itu cara nak cuci. Dengan air kosong je, air yang kata Paip. paip yang bersih tu. Tak payahlah nak campur-campur dengan macam-macam orang kata pencuci apa semua, kecuali ada jangkitan yang teruk and doktor dah nasihatkan okay, maybe kena pakai sedikit pencuci, right? Because bila kita pakai pencuci yang punya pH tu dia tak balance, then dia berubah pula pH vagina kita, mulalah datang jangkitan kumani, right? So itu berapa tu? Ke-5 ke-6 kan. Kemudiannya make sure dia sentiasa kering. Lepas pergi toilet, lap. Kalau tak ada keputihan, janganlah orang kata jadikan habit. Mesti pakai panty liner. So what happen is, bila pakai panty liner, dia jadi dia absorb, lepas tu dia lembab pula. Kan kalau dos yang sibuk kerja lupa nak tukar. Dah 12 jam pakai. So imagine tu jadi sumber untuk disbakteria yang sedap, dia duduk situ. So dia pergi pula kat kita punya Miss V. So hati-hati bila pakai panty liner. Bila perlu pakai, tak perlu tak perlu pakai. Kemudian pemilihan kita panties ataupun seluar dalam. Kita pilih yang absorb peluh. Itu peluh. Janganlah satin ni kan. Sebab kita nak make sure bahagian tu sentiasa kering. Faham. Kemudian ada satu orang kata group ni lah. Dia macam taksub sangat dengan vagina. Dia pun buatlah satu kaedah yang kita panggil apa? Meruang kan. Okay. Masukkan something kat vagina sebab dia nak bersih, nak pastikan bersih. Dia korek lah, masukkan cair lah, ataupun ducing masukkan kat vagina untuk bersihkan vagina. This is my personal opinion dan kebanyakan Dr. Wendy pun setuju. Tak perlu pun tu semua. Vagina tu dah ada ekosistem dia sendiri untuk jaga kesihatan dia. Tak perlu nak masukkan sesuatu tanpa orang kata clear cut clinical indication. So itu antara yang saya boleh cadangkan. Dan sekiranya perasan ada perubahan sikit pada color keputihan tu yang kita kena bezakan kan, normal, fisiologi ataupun patologi ataupun penyakit, jangan segan, jangan malu, jumpa doktor. Doktor tolong check. Kemudian akan ambil sampel dan pastikan apakah jangkitan tersebut dan baru kita rawat. Janganlah suka-suka masuk ubat pandai-pandai sendiri kan. Kita takut nanti makin teruk pula jangkitan tu. Betul. Jadi yang penting kesimpulannya ialah kita kena dapatkan rawatan dan juga rundingan dengan pakar lah. Maknanya bukan kita pandai-pandai sendiri pergi search kan apa produk-produk ataupun apa rawatan-rawatan yang boleh kita buat sendiri di rumah sebab bahaya semua tu kan doktor kan. Yang penting untuk apa-apa orang kata penggunaan ataupun cara rawatan tu sebaiknya selepas disarankan oleh doktor yang bertauliah. Okey doktor, kita nak juga ingatkan sekali lagi bahawa sesi live Bincang Sihat kita hari ini dibawakan oleh DKHH Malaysia dan saya rasa dah banyak dah informasi yang doktor share dengan kita. Jadi untuk anda yang mungkin terlepas pada awalnya tadi boleh share dan boleh tonton semula kemudian. Boleh juga orang kata komen dan juga like kan kalau nak share apa-apa cerita ke boleh drop di ruangan komen. Okey. Sebelum kita mengakhiri sesi live kita hari ini, kita nak minta doktor untuk berikan sedikit sebenarnya tadi doktor dah cakap tapi kita nak minta sedikit lagi nasihat doktor untuk wanita-wanita di luar sana tentang kepentingan menjaga kebersihan Miss V kita. Okay, so saya nak ambil kesempatan lah selamat Hari Wanita. Betul. 8 Mac ya. 8 Mac. Untuk wanita satu dunia satu Malaysia, wanita adalah orang kata tiang rumah tangga tu very important. Jadi kesihatan ibu tu ataupun bakal ibu sangat penting sebab dia menentukan hala tuju masa depan keluarga tersebut. Betul, setuju. Saya dah bagi tips tadi, lebih kurang 12 tips. Kalau yang tertinggal tu boleh tengok, saya dah share. Tengok semula. Tengok semula untuk penjagaan Miss V. Dan yang terakhir sekali saya nak pesan, sekiranya terdapat perubahan pada vagina ataupun keputihan ataupun ada bengkak ke, jangan malu. Kita faham sebab bahagian tu private. Betul. Tak orang nak tunjuk kan. Tapi sekarang dah banyak lah doktor wanita yang boleh membantu. So boleh jumpa doktor, dapatkan rawatan, kepastian dan barulah gunakan
certain ubat. Sekiranya perlu saja. Jangan orang kata sembarangan je ambil ubat. Okey, so nasihat yang sangat berguna daripada doktor kita tadi. Terima kasih sekali lagi Dr. Maiza kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Dan juga terima kasih ingin saya ucapkan kepada semua follower yang menonton sesi live Bincang Sihat kita kali ini. Dari awal tadi sehingga ke penghujung, sudi share, komen, like lagi. Jadi teruskan menyokong Pak Emma dan nantikan lebih banyak perkongsian menarik dari kami untuk anda semua. Okey? Dan akhir kata dari saya, wanita yang hebat itu bukanlah diukur dari rupa paras yang cantik, kekayaannya atau kebijaksanaannya semata-mata, tetapi wanita yang hebat itu adalah wanita yang sentiasa menjaga dirinya sendiri supaya dia boleh menjaga kebahagiaan orang lain di sekitarnya. Jadi, sekali lagi selamat Hari Wanita kepada semua mamis dan semua wanita di luar sana. Dari Pak Enma, kami ingin ucapkan selamat Hari Wanita sekali lagi. Jangan lupa follow Facebook dan IG Pak Enma dan subscribe YouTube kami, Majalah Pak Enma. Semestinya Pak Enma sentiasa menjadi rujukan dan teman baik anda, parents di luar sana. Jadi kita jumpa lagi di sesi live yang akan datang. Assalamualaikum. Kita bye-bye sikit doktor. Bye. Bye.